Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua. Bertemu lagi dalam channel aku, Zamani YTC. Macam biasa, aku Zamani dari Zaman Garage dari Pontian Johor. Okey geng, kita bertemu lagi lah untuk part yang kedua untuk upgrade edisi, upgrade bengkel cat lah. Untuk part yang kedua ni aku akan tunjukkan lah dekat korang macam mana tempat tempat yang aku nak spray lah. Sebelum ni aku tunjuk dekat korang hanyalah hall ni je lah, untuk blasting, untuk letak air compressor. Cuma aku tak lebih mendalam lah. Korang dah boleh tengok lah susunan kerja aku untuk untuk tempat bahagian cat aku letak kawasan sini, untuk bahagian spana aku letak sini, air compressor, sun blasting dan lain-lain lah. Okey geng, untuk video kali ni untuk part yang kedua pula, untuk edisi yang kedua, aku akan tunjukkan lah dekat korang tempat pengecatan yang aku akan spray lah, part-part ataupun kereta yang aku akan spray ataupun motor yang aku akan spray dekat dalam bilik tu. Sebelum ni, dalam video aku sebelum ni aku tak tunjuk dekat korang kan, dekat pintu cermin tu. Pintu cermin tu yang penting. Okey, untuk video kali ni aku akan tunjukkan lah tempat-tempat pengecatan aku, apa yang aku dah upgrade, apa yang aku letak, apa yang aku dah penambahbaikkan lah. Sebelum ni kalau korang tengok aku punya tempat spray, semua beralaskan dengan kayu lah, kayu. Lepas tu ada plastik untuk cover, habuk-habuk cat. Sistem tu memang boleh pakai, cuma buat sementara waktu lah. Cukup masa kita perlu upgrade yang lebih baik lah, lagi cantik, lagi baik. Untuk video ni kita akan tengok lah bilik aku. Alright, sebelum aku start dekat mana untuk aku punya kawasan pengecatan, untuk kali ni aku nak jelaskan lah sedikit tentang aku punya servis lah. Okey, yang mana korang yang berada di mana sajalah, korang ada kat Johor ke ataupun berdekatan dengan kawasan aku, iaitu Pontian, yang mana berminat ataupun nak menggunakan servis spray ataupun repaint, blasting ataupun powder lah. Tiga servis ni aku telah sediakan lah dekat kawasan aku ni. Yang mana tak tahu ataupun yang belum kenal lagi ataupun tak tahu tempat, korang boleh WhatsApp aku di nombor di bawah. Kalau korang perlukan khidmat servis untuk cat, blasting ataupun powder, InsyaAllah aku boleh buat lah, buat yang terbaik untuk barang korang yang korang hantar tu lah. Okey geng, untuk pembukaan bengkel baru lah untuk upgrade bengkel baru ni, mungkin dalam minggu ni ataupun minggu depan aku akan start buat promotion untuk harga pembukaan bengkel. Yang mana berminat nak hantar tu, InsyaAllah kita akan bagi harga promosi lah senang kita. Yang mana berminat, InsyaAllah kita bagi harga yang mampu milik lah. Alright, jadi tanpa membuang masa, jom kita tengok bilik untuk proses pengecatan aku lah, ataupun powder coating aku. Alright, jom. Alright kan, untuk masuk dalam bilik pengecatan aku, kita perlu melalui pintu kaca ni lah. Nampak? Okey geng, untuk pembukaan pintu ni, ini adalah tempat untuk aku melakukan kerja-kerja spray lah ataupun powder coat. Jom kita tengok. Nampak kan, dia punya gelap dia. Alright, kita tekan switch. Alright geng, inilah tempat proses pengecatan aku lah. Apa yang korang tengok ni, ini adalah tempat-tempat untuk aku spray ataupun powder coat lah. Untuk bracket-bracket ataupun stand untuk kerja-kerja spray aku menggunakan part ni lah. Stand untuk bumper ataupun bonnet, untuk gantung barang. Ini adalah untuk sport rim. Ini belum siap sepenuhnya lah. Ini aku nak buat secepat. Lepas tu design dia memang simple lah, tapi akan dimodify lagi lah untuk cantikkan lagi dia punya frame stand dia. Okey, untuk yang main, untuk stand yang aku akan pakai adalah yang ni lah. Ini boleh gantung bodi motor, bonnet kereta, dan segala part-part lah yang boleh digantung. Alright, untuk pembukaan dia aku menggunakan pagar untuk seperti ni, bila dia ni pagar lipat lah senang cerita orang panggil.
Ini adalah pagar lipat. Dalam proses pembuatan dia pun aku ada masih gambar dia. Nanti aku akan tunjukkan lah dekat penghujung video ni. Ini adalah headlamp, semua boleh digunakan. Aku menggunakan 8 headlamp lah untuk proses pengecatan. Jadinya mudah untuk aku kalau ada hujan ataupun salji ke kan. Mana tahu salji ke kat Pontian ni. Benda ni aku dah ada lah untuk panaskan ataupun aku nak keringkan suhu ataupun keringkan cat lah sebenarnya tu. Okey geng, apa yang korang tengok ini adalah tempat lah. Cuma tempat ni lagi kecil berbanding dengan hall aku lah. Sepatutnya aku untuk buat kerja-kerja spray aku buat kat sebelah sepatutnya. Bila dia dah naik batu, dia punya space tu makin sempit lah. Ini yang ngam-ngam lah untuk kereta sebiji. Okey geng, korang tengok dulu. Okey geng, apa yang korang tengok tadi itu adalah bilik oven lah. Oven yang mampu bilik lah. Kalau kita nak beli dia punya bilik oven tu memang setakat ni belum capai lagi lah. Mungkin pada masa akan datang lah, insyaAllah. Kita nak beli dia untuk oven yang betul-betul oven punya. Itu makan ribu lah, itu 50k tak lagi tu. Jadinya nak capai kita punya impian sikit tu kan. Kita buat lah seakan-akan macam oven. Apa yang korang tengok tadi tu ada beberapa penambahbaikan yang aku telah buat. Salah satunya adalah kipas ventilator untuk abuk-abuk cat. Sebab kalau tak ada ventilator ni memang korang punya kawasan macam bilik aku sendiri yang korang tengok, tempat dia memang tertutup lah. Bila korang spray, dia punya abuk dia memang akan main dekat situ je. Disebabkan tu aku perlu pakailah untuk kipas ventilator ni untuk buang ataupun untuk hirup keluar daripada bilik aku ni. Jadi abuk tu tak akan melekat lah dekat permukaan yang aku cat ataupun dekat bahagian-bahagian ataupun barang yang aku dah spray. Sebab kebanyakan yang aku tengok dekat painter-painter yang baru main, diorang ada WhatsApp aku, tanya aku salah satu kenapa selepas spray permukaan dia akan jadi macam berhabuk ataupun berdebu lah. Salah satunya adalah abuk-abuk cat lah yang korang tengah spray tu. Abuk-abuk tu yang akan tampal balik atau melekat balik dekat permukaan yang part yang korang spray tu. Itu adalah salah satu punca kenapa korang punya cat jadi berhabuk ataupun berdebu. Bila selesai ataupun bila keringnya korang cek barang, dia terus jadi berdebu lah. Korang boleh lap pakai tangan ataupun korang boleh pakai kain lah sebenarnya tu. Itu salah satu lah kenapa pentingnya kipas ventilator ni. Korang nak tengok kipas ventilator aku berapa laju yang dia boleh bagi? Jom kita tengok. Ini adalah kipas ventilator. Berapa inci aku tak berapa pasti lah. Tapi untuk speed dia memang hauk lah sebenarnya tu. Okay, kita tekan switch ni dan kita akan tengok lah kipas tu. Untuk plug aku menggunakan 3 phase lah. Sebab aku tak nak takut motor dia menjadi masalah ataupun kekurangan current. Untuk selamat aku menggunakan switch ataupun plug 3 phase punya lah, yang jenis bulat ni lah. Korang boleh tengok lah. Kipas dia memang top speed dia memang gila lah. Aku dah cuba, aku dah spray dan aku tengok memang abuk-abuk cat yang lepas aku spray dia memang keluar lah, auto keluar, tak perlu risau lah. Ini aku tak berapa pasti 15 inci ke 20 inci, tapi dia punya kelajuan kipas tu memang berbaloi lah kalau korang pakai untuk proses pengecatan. Sebab kalau korang pakai yang jenis macam rumah punya untuk rumah punya bukan tak boleh pakai lah. Untuk sementara tu boleh pakai. Cuma kalau korang dah betul-betul heavy painter lah sebenarnya kita bila korang dah hari-hari memang main cat je, kalau boleh korang cari kipas ventilator yang lagi besar lah, lagi support. Sebab untuk yang kecil tu korang boleh pakai, cuma korang kena pakai 4 ataupun 5 biji sekali jalan untuk cover korang punya habuk cat tu.
Lagi-lagi cat 2K. Kalau cat 1K ni dia tak ada masalah sangat. Sebab habuk dia macam spray tin je lah. Kalau cat 2K ni habuk dia memang jerebu lah. Kalau tak ada cover fan ventilator macam sebelum ni, korang boleh tengok aku punya tempat tu. Sebab sebelum ni aku menggunakan tingkap. Disebabkan tingkap tu aku dah tampal, aku tutup. Lagi teruk lah kalau aku tak ada pakai kipas ventilator ni. Seeloknya kalau korang punya tempat tu tutup, elok pakai kipas ventilator lah. Untuk korang punya hasil finishing tu tak jadi masalah ataupun jadi berdebu. Alright, yang tadi tu aku ceritakan tentang kipas ventilator lah. Alright, yang seterusnya untuk lampu headlamp ni pula. Untuk lampu headlamp ni, kegunaan dia memang sempurna lah ataupun bagus lah kalau korang ada. Kalau kawasan korang cuaca tak berapa baik ataupun hujan, mendung, cahaya matahari tak ada, kita punya proses cat tu memang ada delay sikit lah. Yang mana faham lah. Kalau jenis orang yang nak cepat dia punya barang dia nak siap, seeloknya korang standby lah untuk lampu headlamp ni untuk kegunaan untuk proses dalam cuaca tak cantik. Kalau cuaca cantik, alhamdulillah lah. Kalau cuaca tak cantik, kita teruk lah. Untuk headlamp ni, ini adalah 3 phase. Sebab aku pakai DB box 3 phase, bukan single phase. Untuk single phase ni aku dah cuba pakai sebelum ni. Cuma aku boleh hold 4 lampu sajalah. Ataupun 3 lampu tak silap aku. Aku tak boleh menggunakan semua sekali lah lampu-lampu ni kalau menggunakan single phase punya DB box. Contohnya macam korang punya single phase dekat rumah lah. Rumah kebiasaan pakai single phase. Untuk kedai-kedai kebiasaan dia akan pakai 3 phase lah. Untuk single phase tu korang kena tengok lah, ataupun korang kena panggil technician ataupun wireman untuk check korang punya current lah. Diorang akan gunakan clamp untuk tengok berapa bilin current korang, dan korang boleh tengok lah berapa banyak lampu yang korang boleh pakai untuk single phase punya lah. Cuma kalau 3 lampu yang aku pakai sebelum ni, dia jadi masalah lah bila korang pakai lampu headlamp ni kawasan air compressor ataupun barang-barang lain, dia akan jadi current dia jadi tak cukup lah. Dan boleh menyebabkan korang punya barang tu memang rosak lah. Lagi-lagi air compressor, air compressor lagi tak cukup, lagi teruk lah dia punya motor boleh terbakar ataupun rosak lah. Jadi korang nak tengok lampu headlamp aku, jom kita tengok lampu headlamp aku. Kita akan menggunakan, kita akan tutup lah lampu senang cerita. Nak bagi korang nampak, jom. Okay kan, kita masuk dulu, kita tengok keadaan lampu aku macam mana untuk lampu headlamp. Apa yang korang tengok ni, aku akan tutup lah lampu backup untuk GoPro aku. Apa yang korang tengok ni, suhu dia memang betul-betul bersesuaian lah dengan cat aku. Cuma untuk headlamp aku ni tak berapa komplit, sebab aku tak menggunakan dimmer ataupun untuk kawal suhu lah, ataupun thermostat lah orang panggil. Sebab ini belum komplit sepenuhnya, sebab aku buat seorang. Jadinya aku perlukan technician ataupun wireman lah untuk backup aku. Sebab semua kerja aku layan seorang pun tak boleh juga. Okey geng, ini kawasan ni dah panas dah nak tahu, korang nak tahu berapa suhu yang ada kat dalam bilik yang aku duduk sekarang ni, jom kita tengok. Kita ambil suhu punya bacaan. Baik geng. Okey, untuk barang ni untuk cek suhu lah. Kebiasaan aku pakai untuk cek powder coat. Tapi kita boleh cek jugalah dekat bahagian dalam ni. Okay geng, untuk suhu sekarang aku cuma tembak besi ni sajalah. Korang boleh tengok 33 untuk body aku. Untuk suhu sekarang suhu sekarang adalah 33.7. Dia makin lama makin naik lah, sehingga maksimum yang boleh lampu ni pergi. Cuma korang perlu pakai kain dimmer ataupun thermostat lah untuk kawal
suhu ni supaya korang punya cat tu tak terlalu panas. Bila dah terlalu panas, cat boleh jadi rosak lah. Dan itu membahayakan korang punya hasil kerja lah. Ini adalah headlamp yang korang boleh guna untuk proses pengecatan lah, ataupun curing lamp. Alright. Okey kan, untuk headlamp ataupun kipas ventilator pun aku dah tunjuk dekat korang. Untuk powder coat tu korang dah tahulah. Untuk welding set pun aku tak tunjuk, sebab welding set untuk kita nak repair bahagian kemik ataupun bahagian-bahagian yang perlu untuk spot welding lah. Barang-barang lain tu aku tak perlu tunjuk lah. Aku cuma hanya tunjuk apa yang aku upgrade dan apa yang aku renovasi lah. Korang tengok sebelum ni untuk bahagian situ sebenarnya ada tingkap lah. Kalau korang tengok video lama aku, dan blasting tu duduk dekat bahagian ujung tu. Sini pun ada tingkap. Sebab untuk kawasan ni sebenarnya ini adalah kawasan lama aku untuk kerja-kerja spray. Disebabkan space yang terlalu kecil, aku terpaksa upgrade lah untuk panjangkan dia. Jadi dia memudahkan aku untuk proses pengecatan ataupun powder lah. Okey gang, itu adalah sedikit lah yang aku boleh beritahu lah dekat korang apa yang aku upgrade, apa yang aku tambah equipment untuk penggunaan aku ataupun menyenangkan aku lah dalam proses pengecatan. Itulah sedikit edisi untuk upgrade bengkel cat lah. Itu adalah antara part 1 dan part 2. Itulah benda-benda yang aku penambahbaikan ataupun aku upgrade lah kepada sistem yang lebih baik. Untuk korang yang mana berminat ataupun korang nak buat renovasi lah sebenarnya kita, korang boleh ikut style macam gini lah, ataupun korang ada idea yang lagi baik, lagi elok lah. Ini pun aku ikut diorang punya kedai-kedai cat. Aku pun tengok juga tempat diorang kan. Kita nak tengok kan sebelum kita renovate, kita tengok dulu lah diorang ni pakai benda ni untuk apa. Kita kena tahulah tujuan dia. Itu dia lah hasil daripada tangan aku sendiri lah. Aku daripada start buat daripada awal hingga akhir lah. Untuk part 2 ni aku akan tunjuk lah gambar-gambar, ataupun kalau ada video nanti aku includekan sekali lah. Daripada mula hingga siap sampai sekarang lah. Ini pun belum siap sepenuhnya, hanya siap dalam 80% ke 85% je lah. Belum 100% lagi siap. Sebab banyak lagi nak buat daripada lampu headlamp yang macam aku cakap tadi. Dekat kawasan powder coat, dekat kawasan powder coat pun aku perlu buat satu filter lah untuk penggunaan powder aku. Dan aku punya powder tu pun tak berterabur lah dekat rantai. InsyaAllah akan datang aku akan tunjuk lagi lah video-video tentang upgrade bengkel cat ni. Alright gang. Okey gang, rasa aku itu sajalah yang aku boleh beritahu dekat korang. Video pun ataupun gambar pun yang aku dah masukkan, korang dah tengok. Itulah hasil sedikit yang aku boleh buat lah. Yang mana aku tahu, aku bantai je. Buat kalau tahu janji siap. InsyaAllah yang mana tu aku akan jumpa lah. Untuk wiring ataupun buat thermostat headlamp, aku akan carilah tukang buat dia, sebab lebih menyenangkan aku lah. Sebab aku tahu basic je. Aku tak tahu lebih mendalam tentang wiring, tentang naik-naik batu ni. Ni bukan spesialis aku lah. Itu perlu bantuan orang yang lagi pakar lah. Selamat alhamdulillah lah, setakat ni keliling ni kebanyakan orang-orang yang tahu buat lah. Cuma diorang punya job tu terlampau banyak, jadinya diorang tak dapat nak ambil lah aku punya renovation ni.
InsyaAllah ada orang akan bantulah akan datang. Okay geng, apa yang korang tengok tu itulah hasil kerja aku. Alhamdulillah lah, kita dapat ubah sikit bengkel ni jadi yang lebih baik. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi, aku cuba buat untuk perlainan sikit lah daripada sekarang. Mana yang korang nak tiru ataupun korang nampak macam korang ada idea nak buat tambahan lagi, korang boleh buat lah dekat tempat korang. Yang mana korang buat kerja-kerja spray tu, kita berkongsi idea lah, senang cerita. Satu kepala punya idea pun tak boleh juga kan. Dia kena ramai punya kepala idea, baru banyak idea dapat. Okay geng, aku rasa video aku sampai sini saja. Macam biasalah, kalau korang ada pertanyaan ataupun korang nak buat renovate juga, aku tak buat lah. Cuma aku boleh bagi idea lah, ataupun korang nak tahu lebih nak tahu harga-harga barang, equipment yang aku tambah, korang boleh WhatsApp aku di nombor di bawah lah. Yang mana berminat untuk buat kerja-kerja repaint, blasting ataupun powder coat, korang boleh WhatsApp aku juga dekat bawah ni. InsyaAllah harga kita bincang sampai jadilah, InsyaAllah. Ok kan, rasa aku video aku sampai sini saja. Kalau ada tersilap bahasa ataupun tersalah cakap, aku minta maaf lah. Ok, untuk yang mana sentiasa support channel ni, aku terima kasih lah pada korang. Kalau tak ada korang, channel ni memang tak akan berkembang lah. Rasa aku video aku sampai sini saja. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Assalam.